Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama tuan-tuan kita buka majlis ilmu tazkirah sebelum Jumaat pada hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat yang pertama dalam bulan Ramadan yang mubarak ini, bersamaan dengan 4 Ramadan 1442 Hijrah. Hari ini 16 April 2021. Sama-sama tuan-tuan kita buka majlis ilmu ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Saya hormati barisan jawatan kuasa, kawal masjid, imam bilal, petugas-petugas, seterusnya tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada sama-sama tuan-tuan kita berafatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari sama-sama kita memanjatkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, pada waktu tengah hari ini, tazkirah sebelum Jumaat. Sebelum itu, marilah sama-sama tuan-tuan kita memohonkan ruangan-ruangan di dalam dewan solat utama ini terlebih dahulu, bagi memberi ruang dan peluang kepada jemaah-jemaah yang baru hadir, baru tiba. Semua salah-salah tuan-tuan bersama semua untuk kita penuhkan dahulu ruangan kawasan di bahagian dewan utama solat ini, insyaAllah. Tanpa saya melengahkan masa, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azmi Muhammad Sukaimi bagi menyampaikan tazkirah Jumaat bertajuk 10 Faedah Ramadan dan Mubarak. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Testing. Testing. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Wa izzatu lillahi wa rasulihi. Allahumma ghanina bi halalin haram bismika Allahumma ya ta'in ya hayyu ya fa'ad ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma fa'alaina hikam taqdimu tagawan sya'alaina min hazratika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli bi barakati syarifatan kamalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pertama kalinya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini, sementara Jumaat tiba, kita dapat keberkatan untuk dia Allah insyaAllah. Untuk bagi barakah kita dengan surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita dah masuk hari yang keempat berpuasa, betul. Dan 4 hari masa puasa memang laju, memang pantas. Kita tak puasa, kalau tak puasa tak terasa. Tapi itulah masa yang Allah bagi, yang dipanggil pintu-pintu syurga sedang terbuka luas. Kata Ustaz Wadi bagi
11 bulan. Kalau panjang umur kita dapatlah berpuasa selama sebulan. Kalau kita pendek umur sebulan, kita pendek umur tak sampai sebulan, pendek umur, berpuasalah kita selama-lamanya. Tak ada lagi makan, games over, betul? Tak ada makan, tak ada apa lagi. Masuk dalam lubang kubur, habis cerita. Ini maksudnya kita ni semuanya calon-calon jenazah yang bakal akan masuk ke dalam liang lahat. Tak tahu macam mana keadaannya. Yang nak pergi itu dah tahu keadaan, dah berjumpa pula dengan dua makhluk yang hebat, Munkar dan Nakir. Kita standby. Pagi tadi Tok Imam mesti ada baca surah Sajadah, betul? Ada surah Sajadah. Bukan 3 rakaat sembahyang, sujud sajadah. Kalau yang tak tahu, dipanggil 3 rakaat imam sembahyang, padahal sujud sajadah. Ada satu ayat, kalau tak silap saya nampak yang awal, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Saya yang poin yang atas, kita ni diekori oleh malakul maut. Semalam sahabat yang nak hantar makanan Allah panggil, diempat pokok musabab, tapi hebat kematiannya. Sedang berpuasa, sedang Ramadan, sedang bekerja. Alhamdulillah, malam Jumaat pula tu. Walaupun ribut, betul? Tu tak kira siapa tuan, umur 20 tahun dia tak tunggu 60, 70. Betul lah, Rasulullah SAW beritahu umat aku 60, 70. Itu Nabi beritahu. Tapi nyawa kita bukan di tangan Rasulullah. Nyawa kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita standby, be prepare. Orang kita kata, betul? Maknanya ni Allah bagi peluang 30 hari Ramadan cukup dah. Pasal tu dah banyak sangat ingatan Allah Ta'ala kepada kita. Bermula daripada 2019 saya tahu C19 datang bermaharaja dia. Sampai lah ni tak settle lagi tuan-tuan. Pasal apa? Kadang-kadang kita nampak dah turun sampai single number. Tapi bila dah single number, sombong pula kita. Allah bukan bagi C19 takat C19 saja. Allah bagi My Quran Time. Betul tak betul? My Quran Time tu masa kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah bagi sekeping, bukan Allah bagi satu suhuf. Allah bagi TV 4 kali 4 jam sehari. Ulang balik dalam Facebook, ulang balik dalam YouTube. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Itulah vaksin yang paling hebat. Bukan vaksin yang kita import tu, bukan. Yang paling hebat itu vaksin, itulah perisai kita. Perisai bukan perisai nak mengelakkan mati. Mati tetap mati. Tadi ayat Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kita diekori oleh malakul maut. Bila diekori malakul maut, tuan-tuan jogging macam mana pun, cycling macam mana pun, mati dah. Mati. Ni batu Allah bagi lagi C19, Allah bagi lagi ingatan dengan Al-Quran. Tolong tuan-tuan, dah 10 juzuk. Betul tak betul? Dah 10 juzuk dah. Satu hari satu muka. Allah tuan. Setahun dah. Dah 10 juzuk sekarang ulang kaji. Kalau kita tak renung juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nak ke mana tuan-tuan kita? Kita kadang-kadang selalu kita mengaku innad dina indallahil Islam. Betul? Surah Al-Imran ayat 19. Ya, kita mengaku. Tadi sembahyang lagi, sembahyang sunat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil.
minta lagi, Allahumma hdini fi man hadait. Semayang lagi, Rabbirfirli warhamni wajubuni warfa'ni warzuqni wahdini. Allah bagi tak hidayah? Hidayah. Ni Allah bagi Ramadan. Allah kata, cukuplah carilah Ramadan yang terbaik. Takut ini Ramadan yang terakhir. Siapa kata? TV Al-Hijrah. Betul? Tengok tak TV Hijrah? Hari-hari pagi-pagi bimbang ini Ramadan. Kemungkinan kalau Allah nak buat kita serata-ratanya, boleh tak boleh? Dah ada kaum yang terdahulu, kaum Ad, Fir'aun, rata tenggelam terus. Itu pun kedegilan Fir'aun amat dahsyat. Masalah apa? Dah dibagikan secara langsung depan mata, laut terbelah. Degilnya Fir'aun. Depan mata ular-ular ahli sihir ditelan. Ada tak data dia? Ada tak dalil dia? Baru dibacakan dalam My Quran Time. Betul? Bukan saya tipu, dalam Quran. Secara langsung, bukan live streaming. Secara langsung. Sekarang tuan-tuan dapat C19 secara langsung ataupun live streaming. Sedang berada di depan mata. Betul? Tu pakai topeng, bawa sejadah sendiri, jauh-jauh, jarang-jarang macam 1.5, 1.0 distance. Bukan pasal anthropometric, ini pasal SOP yang terbaru yang Allah hantar melalui KKM, melalui MKM. Betul tak betul? Pasal apa? Pasal kedegilan kita, ingkarnya kita, sombongnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Rasulullah SAW. Allah turunkan lagi ni bulan Ramadan Al-Quran. Allah nak menyelamatkan kita. Waste kita pakai pun tak jadi. Bohong juga, tertipu juga, telajak sana telajak sini. Betul? Saya dah tak percaya dah. Saya pakai map balik. Itu kena. Ini Quran Allah bagi. Tolong tuan-tuan, baliklah pada Al-Quran. Tak ada lain yang menyelamatkan kita. Pergantungan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh bergantung dengan kerajaan Malaysia. Kita tak boleh bergantung dengan kerajaan dunia. Kita bergantung terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak dalilnya? Ada. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus, tempat pergantungan kita. Nak minta tolong, hari-hari kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi dalil. Surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kita serah bulat-bulat terus kepada Allah Ta'ala. Sebab tu tak ada lain tempat pergantungan kita. Tu ya, hebatnya Allah Ta'ala. Ni balik pada puasa tadi. Ada 10 faedah kita berpuasa. Saya catatkan pada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kenal? Ulama besar yang dah pergi pun dia 7 Ramadan tahun lepas. Malam Jumaat 12.32 malam. 7 hari puasa. Allah ambil dia tengah malam Jumaat. Hebat kematiannya. Kata Tuan Guru Habib Zainal, Ustaz Ismail Kamus dah royo dia. Royo. Dah raya di sana. Kita kadang-kadang tak puasa lagi, dah sibuk dengan raya kita. Raya mana? Raya dunia. Allah Tuhan. Puasa tak buat lagi, dah raya kita. Nampak? Ini kena renung. Dah bertahun kita puasa. Betul? Ni tengok faedah puasa. Pasal apa? Tujuan puasa kita melapar. Tujuan sebenarnya kita nak puasa ni melapar. Kalau kita masih lagi bertenang, selesa, kenyang, bukan puasa sebenarnya. Ya, tu kadang tegur kawan dah 4 hari puasa macam mana? Okey. Badan ringan. Tak jadi kan. Sepatutnya dia lagi dekat dengan Allah Ta'ala.
bukan lari daripada. Kita ni bila datangkan peringatan Allah Ta'ala, Allah datangkan peringatan-peringatan, sebenarnya kita kena lari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan lari daripada Allah Ta'ala. Dekat, ini puasa, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Yang pertama saya catatkan kepada tuan guru ni, kuliah subuh 15 hari bulan 8 tahun 2008 di Pondok Batu 9 Ceras. Yang pertama, faedah berpuasa. Bila kita berpuasa, kita dinaikkan darjat kita. Bukan di sisi manusia dengan pangkat, bukan harta, tak. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pangkat yang kita dapat sementara, tak kira Tan Sri ke, Datuk Sri ke, masuk kubur, orang Perak kata samai. Betul tak betul? Orang Perak kata samai, orang Perak kata samai je. Masuk kubur, mereka datang. Dia takkan yang Tan Sri ke, yang berbahagia, tak ada. Tapi di sisi Allah Ta'ala bila berpuasa, pasal apa? Di sisi Allah Ta'ala darjat kita dinaikkan. Pahala tak sama dengan pahala sembahyang, tuan-tuan. Pahala solat orang kira. Betul? Sembahyang sunat sekarang, sembahyang sunat sekarang ulama kata berganda macam fardu. Yang fardu jangan ceritalah. Nampak? Pahala solat orang bujang duduk di rumah sembahyang seorang-seorang, 1 kali 1 kata ulama. Bila dia sembahyang di masjid, kali pula malam Lailatul Qadar, 1 kali 27 kali malam Lailatul Qadar. Allah, tu orang yang bujang. Yang dah berkahwin, 1 kali 27 kali lagi 70 kali lagi malam Lailatul Qadar. Allah Akbar. Tu baru kahwin 1. Faham? Kalau beranilah, ustaz tak berani, tunggu tunggu Masjid Mahmudiyah dulu, baru ustaz follow. Faham tak tu? Jangan dikira isteri orang tu, kira pahala. Kita nak masuk kubur, tuan-tuan, nak bawa pahala. Masuk kubur bukan bawa duit, masuk kubur bukan bawa handphone, semua tinggal. Yang paling dahsyat, masuk kubur dengan plastik. Orang yang kena COVID bukan pakai kafan je, pakai plastik, zip. Memang tak boleh bercakap lagi. Keluarga boleh tengok ikut drone. Keluarga boleh tengok macam tu. Yang datang 6 orang, yang semayang 6 orang, KKM. Betul? Tu jelas. Masuk dalam liang lahat. Bayangkan liang lahat yang gelap, kita masuk pula tutup dengan plastik. Macam mana nak nafas, betul? Memang tak nak lagi dah. Betul? Nak lari mana? Datang 2 makhluk yang diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dengan suara macam guruh, suara mata macam kilat yang menyambar. Nak lari mana, tuan-tuan? Yang dah jumpa tak nak cerita kita. Cuba renung, kalau kita mati hari ni. Tu, nampak? Sebab tu bila kita panjang umur, dapat kita berpuasa sebulan Ramadan. Betul? Pendek umur, 1 Syawal Allah panggil. Dihantarnya malakul maut. Macam Rasulullah SAW dipanggil dengan malakul maut Israel. Assalamualaikum. 3 kali Fatimah buka pintu. Kali ketiga Nabi kata, buka pintu. Itu bukan manusia. Siapa dia? Malakul maut. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Nabi boleh jawab, kita agak-agak boleh jawab betul. Kalau malakul maut datang, Allah, tu kena renung kita. Ni Ramadan, faedah puasa, kita dinaikkan darjat kita. Yang kedua, hapus dosa kita. Bila puasa, terhapus dosa kita. Jangan kita buat dosa dalam bulan puasa, tuan-tuan. Tolong berhenti video, movie, internet. Janganlah, cukup. Allah bagi ingatan terlalu dahsyat. Jangan sampai Allah hantar sesuatu yang kita tak boleh fikir. Betul tak betul? Kita tak tahu what's the next, kata orang. What's the next awak nak buat, kita tak tahu. Allah kata rata mati semua manusia ni, rata smart, mati senyap. Allah boleh buat? Boleh, tuan-tuan. Sebab tu janganlah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu. Stop.
video, movie, apa semua yang tak senonoh, janganlah share. Cukup. Sayang, janganlah zalim pada diri kita sendiri. Kita ni kadang-kadang kita kata pemimpin zalim lah itu, tapi kita terlupa kita zalim diri kita sendiri. Masalah apa kita zalim? Allah bagi Ramadan 30 hari kita masih lagi buat dosa. Kata Jibril tegur Rasulullah SAW nak baca khutbah. Nabi naik satu mimbar, umatmu diberi peluang 30 hari Ramadan, umatmu masih lagi jadi ahli neraka. Ada tak? Nabi kata apa? Amin. Pasal apa? Yang kedua, Jibril tegur Nabi, umatmu diberi peluang hidup bersama kedua orang tua dia, tapi masih tak berbuat kebajikan dengan ibu dan ayah dia, umatmu masuk neraka. Nabi kata apa? Amin. Umatmu diberi peluang berselawat, malas, berat mulut nak berselawat atas nama Rasulullah SAW, umatmu masuk neraka. Nabi kata apa? Amin. Tuan-tuan, Ramadan kaitan dengan mak bapak tadi. Nampak? Mak bapak, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan kita boleh bersahur, berbuka puasa di bulan Ramadan di bandar, sedap di masjid, di surau, macam-macam. Tapi kadang-kadang sekali pun kita tak berbuka puasa dengan mak kita, bapak kita yang dikatakan ibu ayah kandung kita. Sekali dalam 30 hari Ramadan tak bersahur, tak berbuka. Apa rasa ibu dan ayah, tuan-tuan? Apa rasa? Kita boleh tunjuk gambar WC, Facebook, berbuka puasa di Masjid Nabawi. Ingat Nabawi? Package setengah bulan di Mekah. Ingat dulu sebelum PKP. Ada tak berlaku? Berlaku. Seronok tunjuk package setengah bulan di Mekah, setengah bulan di Madinah. Ibu dan ayah di kampung tengah tercengang-cengang. Bukan tercengang, tuan-tuan, berendam air mata, terhiris hati dia, tergores hati dia. Pasal apa? Perangai anak dia walaupun 10 orang, tapi seekor pun tak balik. Betul? Tu mbak kena renung mbak tu. Sekarang Allah hantar komik mengingatkan kita, kalau dapat keluar rentas negeri, baliklah. Bukan raya, tuan-tuan. Ni Ramadan, kalau kita berbuka dengan bersahur, tarawih dengan bapak kita, mak kita, hidup-hidup. Pahala macam mana, tuan-tuan? Pahala macam mana? Cuba fikir, cuba renung. Baliklah. Kalau ada ruang, balik bersahur, berbuka. Pahala dia terlalu hebat. Balik pada tadi, dihapuskan dosa. Yang ketiga, kita memecahkan nafsu. Bila kita berpuasa, dipecahkan nafsu kita. Terkawal makanan kita. Kalau tidak, kita 12 bulan straight forward. Betul? Pagi, tengah hari, duha, zuhur, asar. Bukan sembahyang, tuan. Mentedara, tuan. Tak cukup-cukup makan, tuan. Malam, tolong sahur, kata Datuk Ismail Gamus, sahur tu biarlah sahur betul-betul. Waktu sahur betul-betul antara subuh, betul, sebelum imsak tu cantiknya waktu sahur, setengah jam, itulah waktu afdal. Bukan pukul 1 malam, tuan-tuan, bukan pukul 2 malam. Itu bukan sahur, itu sahur. Betul? Itu sahur. Pasal apa? Itu kadang-kadang dia tak berhenti makan, dikodoknya makan tu 1 hari. Betul? Sampai ke hujung malam, tuan-tuan. Habis. Cukup sebulan Ramadan, macam-macam penyakit. Sepatutnya bila 30 hari Ramadan puasa kan sihat. Doktor dah beritahu, KKM dah beritahu 30 hari puasa confirm sihat. Tapi kadang-kadang kita hilang bab sihat, macam-macam timbul penyakit. Betul? Pasal apa? Berbuka tak berpada-pada. Orang suruh makan sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, makan buka kurma. Betul? 1 ataupun 3 ataupun 5 ataupun 7. Ini tak disambung sekotak rotak. Habis lah, habis 1 hari, 30 hari puasa, 30 kotak, sekatun habis. Nampak? Itu baru kurma, bukan kuih loyang. Betul? Kuih loyang tak cukup sekerat, seloyang.
Bungkus bawa balik, balun lagi malam-malam. Mana tak kena penyakit tuan-tuan. Itu contoh. Apa lagi? Kita tak ikut sunnah Rasulullah SAW. Yang ke berapa? 4. Memecahkan nafsu. Yang keempat, faedahnya terasa payah. Bila kita berpuasa terasa susah. Kata Datuk Ismail Gamus, bila orang fakir miskin nak berbuka puasa, apa benda kita nak makan hari ini? Bila kita puasa, kita fikir susahnya orang landangan. Betul? Ustaz value hantar makanan, nampak? Susahnya. Suka sebungkus je nasi, tapi bila seronok, bersyukur, diciumnya nasi tu. Bukan nak makan, cium. Syukur dia dapat makan nasi. Tu orang miskin, kata Datuk Ismail Gamus, orang miskin kata apa benda kita nak makan. Orang kaya kata apa? Orang kaya kata restoran mana kita nak makan, hotel mana kita nak makan. Betul? Tu orang miskin, apa benda kita nak makan. Tu kena renung kita. Datuk Ismail Gamus tambah lagi satu, orang politik, siapa pula kita nak makan. Faham? Tu kena faham. Yang ke 5, menyempurnakan ketaatan kita. Bila kita puasa, faedahnya kita disempurnakan taat kita pada Allah. Allah perintah, wajib. Ramadan ni kita wajib puasa. Yang sunat lain. Yang puasa sunat tak wajib. Isnin Khamis, Rejab Saban, betul? Rejab Syaban. Itu pun kita tak tergaya. Ramadan kita belasah betul. Yang Syaban, Ramadan tak tergaya. Daripada muda sampai ke tua, bila nak puasa sunat dah sahur dah. Bila kawan tengok nasi berasap, nasi lemak, ayam rempah berasap, tak jadi puasa. Tiba-tiba tengok dah 68 tahun, dah pencen, tak dan Rejab Syaban habis. Rugi serugi-ruginya. Tuan-tuan, ini ada Ramadan, cukup lah. Cukup. Habis Ramadan, ada tak puasa lagi? Habis Ramadan, ada tak puasa lagi? Ada. Bila? Hari Raya kedua. Betul? Puasa apa? Puasa sunat 6. Jangan buat sunat 5. Ada orang mula 25 Syawal baru nak puasa sunat 6. Apa jadi? Dia jadi puasa 5. Tangguh lagi, habis itu. Janganlah. Yang ke apa tadi? Yang ke-6. Yang ke-6 ada bab syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita berpuasa ni, faedahnya bersyukur. Kita syukur. Bab tu hujung ayat 183 ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 183. Hujung dia, la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Saya ambil poin Ustaz Abdul Somad waktu dia ceramah puasa di surah Taqwa di Indonesia. Dia ambil perkataan takwa, taqawya, tawaduk kita. Bila puasa kita ada bab tawaduk. Macam mana tawaduk? Kita solat sekejap lagi, kening yang tinggi ni pecah ke lantai. Rendahnya kita, muka kita di atas lantai, lagi rendah pada punggung kita, tuan-tuan. Bab tawaduk. Kalau boleh bila puasa ni rendah diri kita. Jangan mak menyombong. Ini kadang-kadang puasa. Kalau driving dalam kereta, orang potong kereta dia tak boleh. Dikejar balik kereta tu, dipotong balik. Ramai tuan-tuan kadang-kadang puasa tu, tapi tak hendak bab tawaduk tu. Tak hendak rendah, tuan-tuan. Tu, tawaduk. Qanaah, cukup apa yang ada. Betul? Nabi kata buka puasa kurma dan air kosong. Susah Ustaz, saya duduk Cameron Highland, ada buah strawberry je. Pak sombong, muka orang Melayu tapi nak makan buka puasa strawberry je. Allah Tuhan kata ikut Rasulullah. Ya hana, betul? Kenapa nak ikut Nabi? Ikutlah. Buka puasa kurma, air kosong. Mantai lagi macam-macam. Janganlah air sejuk, air bandung, rosak badan kita. Kurma tu manis, betul? Air kosong,
air yang tak sejuk, tak panas, betul? Tu. Bila kita minum, wak yang panas satu hari tadi dikeluarkan, reda. Sebab tu tak boleh makan benda pedas, tak boleh makan benda sejuk sangat. Baru elok sihat kita. Boleh tuan-tuan? Tu, satu lagi, bila nak berbuka, jangan terus-terus menghadap tanahnya, berzikir, berdoa. Itu waktu misalnya dah berbuka, dah makan, baru baca doa. Allahumma laka sumtu. Ini dari semua kamu saja. Pasal apa? Kalau tengok terjemahan, itulah rezeki yang telah ditelan. Habis tu bertenang sekejap, kata Tuan Guru. Bertenang macam mana? Ambil 30 second, fikir, aku tadi puasa ke tidak? Tu, cek. Jangan terus sembahyang, bertenang. Macam kita lepas sembahyang pun bertenang. Lepas sembahyang, aku tadi solat ke tidak? Tarawih 20 tadi, betul ke aku solat? Tahu-tahu Assalamualaikum, habis. Dah habis 20 rakaat. Kat mana ni? Orang boleh berdiri tuan, tidur. Boleh belak waktu. Apa lagi kejap lagi ni waktu khutbah. Boleh tak tidur? Rugi tuan, jangan tidur. Waktu antara dua khutbah tu, kata ni ulama, ada satu waktu paling mustajab. Itulah paling sedap tidur sekejap lagi. Tolong tuan-tuan, ni Ramadan, mintalah apa yang kita sepatutnya kita minta. Ya, waktu antara dua khutbah, waktu yang paling mustajab. Kata Tuan Guru kita, saya screenshot ayat 114 surah Toha. Ada satu doa, minta Allah tambahkan ilmu kita. Surah Toha ayat 114. Ada satu pada surah betul. Kita ambil nombor. Ada satu doa di surah Toha. Itu, angkat tangan. Jangan tunggu Tok Bila atau Imam tuan. Kita sendiri angkat tangan, minta apa yang sepatutnya kita minta. Jangan bergantung dengan orang, bergantung terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke tatawaduk, qaf qanaah, wa apa dia? Tak berani kita ambil yang haram. Betul? Puasa yang halal pun kita tak berani. Kita ambil uduk tadi, betul? Ambil uduk, berani kita makan air uduk, minum air uduk tu? Tak berani kan? Apa lagi rasuah, apa lagi benda yang tidak halal, apa lagi benda yang syubhat. Cukup. Kata Tuan Guru ni Abdul Aziz dalam tafsiran dia surah Yunus, kalau dah terlajak dengan maksiat, terlajak dengan pendapatan sumber yang haram. Ada tak sumber yang haram? Ada tuan-tuan. Dia tak nampak haram dari sumber. Duit jualan arak, duit main judi, cukai main judi, cukai tempat judi, cukai jualan arak. Halal ke haram? Halal ke haram? Haram, betul? Cukai. Jangan main tuan-tuan. InsyaAllah tu kena renung, elakkan. Kata Tuan Guru ni Aziz, gostan. Tahu gostan? Berhenti berundur kita pada bab-bab yang tersebut. Yang keempat, yakin. Taqaf waw ya. Yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Yakin kita balasan Allah Ta'ala ni Ramadan. Betul? Pahala dia. Kita di standby kan. Yang ketiga poin dia itu pintu ar-rayyan. Kita yang berpuasa sebenarnya kita dibagi satu pintu syurga, iaitu pintu ar-rayyan special. Yang ke-8, mengelak daripada lintasan maksiat. Tolong tuan-tuan, cukup bab maksiat ni, berhentilah. Tak kira umur apa, berhenti. Ni Ramadan dipecahkan kita buat maksiat, berhenti buat maksiat. Dan yang ke-10, 9, ada dua kegembiraan, iaitu pertama, bila kita berbuka kita gembira. Yang kedua, bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala, kita ada bekal 30 hari untuk menghadap Allah Ta'ala. Yakin kita. Yang akhir sekali, puasa yang khusus. Puasa susun ni, puasa terus dengan Allah Ta'ala, dekat. Kalau puasa umum cuma tahan takut batalnya puasa. Kena ambil kata Tuan Guru, ramai orang bimbang batalnya puasa, tidak ramai orang bimbang batalnya pahala puasa. Kena ambil statement tu. Ramai orang bimbang batalnya puasa,
Tidak ramai orang bimbang batalnya pahala puasa. Kadang-kadang habis. Kita dah sahur, dah bangun waktu syuruk, kita tengok pokok kelapa, petang ni nak makan umbut kelapa, mulai daging salai. Habis kata ulama sufi, habis pahala puasa satu hari itu. Puasa tak batal. Pasal apa? Dia terfikirkan petang ni nak makan darah apa tuan. Sepatutnya nak pagi-pagi tu terfikir berapa helai nak baca Quran, berapa ayat nak ditadabburkan. Tolong tuan-tuan jangan terkejar-kejar dengan khatam Quran. Tolong tengok satu ayat untuk kita tadabburkan, untuk mesej Allah kepada kita. InsyaAllah takat cukup pagi ini. Mudah-mudahan pengisian ini 10 faedah puasa kita bawa, ada lagi 26 hari Ramadan tuan-tuan. Cukup yang sebenarnya. Mana yang baik, terbaik datangnya terus daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'malana wa sayyir salihana wa qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa nishaina wa jawabna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tawassalna bizzabah wa asamna ma'abudahul lazi la yamut isrifan al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.